Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Saya adalah seorang IEP iaitu Islamic Estate Planner di As-Salihin Trustee Berhad. As-Salihin Trustee Berhad adalah sebuah syarikat yang pakar dalam perancangan harta pusaka Islam. Di As-Salihin kita memelihara, melindungi dan mengagih harta klien mengikut prinsip Islam. Ini adalah produk-produk yang kami sediakan iaitu wasiat, hibah, deklarasi harta sepencarian, amanah takaful, amanah hayat serta pentadbiran harta pusaka. Okey, itu adalah serba sedikit mengenai company yang saya kerja. Okey, kita buat paksa ni kat sini. Okey. Nampak tak? Okey, hari ini saya nak buat kira-kira yang mudah untuk faraid. Seperti sebelum ini saya biasanya akan buat yang mudah untuk kita mudah faham, kita mudah rujuk dan kita mudah untuk aplikasi. Okey, semoga ia bermanfaat. Kita buat yang pertama. Sebelum ni saya dah buat contoh ni, tapi insya-Allah boleh je kan. Saya buat pertama arwah. Kita buat hari tu saya buat arwah lelaki. Hari ni kita buat arwah perempuan. Okey. Waris dia siapa? Katalah ada suami, anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. Okay, katakanlah ini sahaja ahli faraid yang dia tinggal. Pertama kita buat waris. Kita kira pertama. Waris suami, anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. Okey, suami akan dapat berapa? Suami akan dapat 1/4. Maka yang selebihnya akan dapat asobah, iaitu baki ataupun kita panggil baki kepada anak lelaki dan anak perempuan, iaitu 3/4. Sebab apa? Apa 3/4? 1 tolak 1 tolak dengan 1/4 ini. 1/4 ni lah. Jadilah 3/4. Okey? Tetapi jangan kita lupa untuk anak lelaki dan anak perempuan dia lain dia punya portion. Anak lelaki akan dapat 2, anak perempuan akan dapat 1 portion. Jadi bila kita tambah jadi 2 campur 1, 3. 3 ni boleh dibahagikan dengan 3/4 ini. Sebab apa? 3 bahagi 3 jadi 1. Okey. Maknanya kita terus buat macam ni. 4 ini adalah penyebut. 4. Maknanya suami dia akan dapat 1/4 sama. Dan asobah ni sebab 3 ni boleh dibahagikan kepada anak perempuan dan anak lelaki ni. Maka 3 ni kita bahagikan. Untuk anak lelaki terus kita buat 2. Dan anak perempuan ni 1. 2, 1. Jadi kita terus dengan 4. Apabila kita tambah semua ni 1, 2, 3, 4. Jadilah 4/4. Maka jawapan kita betul, insya-Allah. Kalau kalian nak tahu jawapan kalian betul ke tak, kalian boleh cek dekat usm.faraid. Kat situ kita boleh tahu kita punya jalan penyelesaian untuk faraid ni betul atau tidak. Biasanya saya macam tu lah. Kalau saya nak tahu, saya tak confident ke apa, saya akan cek kat situ. Walaupun kita kata, oh confident ni betul ni, tapi better, lebih baik kita cek jawapan kita betul ke salah. Itulah cara untuk saya tahu saya betul ke salah. Okey, seterusnya kita buat lagi.
kes yang kedua pula. Laju sikit. Apa pula ya? Siapa pula yang kita nak buat? Adalah okey, kita buat hari ni arwah perempuan. Arwah perempuan juga hari ni. Jadi kita nak buat siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa waris yang kita boleh buat? Katakanlah arwah perempuan juga. Arwah perempuan. Okey, tetapi dia tidak kahwin. Arwah ni perempuan tetapi dia tidak kahwin. Tak kahwin. Maka bila tak kahwin, tak ada suami, tak ada anak, tak ada anak lelaki, tak ada anak perempuan. Maka katakanlah kita buat contoh ya. Katakanlah dia ada ibu. Ibu, dia ada bapa. Dia ada ibu, ada bapa, ada adik lelaki 2. Lepas tu dia ada siapa lagi? Adik perempuan juga ada 3 katakanlah. Adik perempuan 3 orang. Katakanlah macam ni. Okey. Pertama sekali kita tahu apabila ada bapa, adik-beradik terhalang. Apabila ada bapa, adik-beradik terhalang. Macam mana kita tahu? Okey, saya buat saya buat jalan kira dulu boleh? Saya buat jalan kira dulu, nanti saya akan tunjuk graf, iaitu graf untuk siapa kedudukan yang paling atas dulu. Okey, kita buat macam ni ya. Waris yang akan terima hanyalah 2 orang, ibu dan bapa saja. Ibu dan bapa. Ibu, bapa. Ibu dapat berapa? 1/3 ke 1/6? 1/6. Kenapa 1/6 sedangkan dia tak ada anak, tetapi dia ada adik-beradik. Adik-beradik lebih daripada 2 orang. Bila ada adik-beradik 2 ke atas, maka ibu akan dapat 1/6. 1/6. Kita tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke 11. Surah An-Nisa ayat ke 11. Apabila ibu ini ingin menerima bahagian faraid, kita kena tengok 2 perkara. Sama ada dia ada anak ke tak? Kalau dia ada anak, ibu automatik jadi 1/6. Tetapi kat sini perempuan ni tak kahwin, confirm dia tak ada anak. Tetapi perempuan ini ada 5 orang adik-beradik, 2 lelaki dan 3 perempuan. Jadi 5 orang adik-beradik. Apabila ada 5 orang adik-beradik, automatik ibu akan dapat 1/6 juga. 1/6 sebab saudara iaitu adik-beradik, saudara seibu sebapa ataupun saudara seibu ataupun saudara sebapa, kalau ada 2 ke atas, ibu akan dapat 1/6. 1/6, maafkan saya. Tengok dalam surah An-Nisa ayat ke 11. Okey. Maka yang lebihnya asabah dapat kepada bapa 5/6. Ini adalah metode 6. Ini adalah jalan pengiraan sekiranya ada ibu, bapa, adik-beradik lelaki 2 orang, adik-beradik perempuan 3 orang. Bagaimanakah pengiraan? Beginilah. Okey, tadi saya kata saya nak buat tunjukkan siapa yang layak dahulu kan? Layak menerima faraid mengikut turutan. Nanti kita buat lagi insya-Allah.
0112555169. Sekiranya, nampak kan? Sekiranya ada persoalan, insyaAllah jika saya mampu untuk menjawab, saya akan jawab. Boleh call saya dekat nombor. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan tengok macam ni. Mayat, iaitu arwah. Okey. Ini kita buat secara ringkas, seringkas yang boleh, insya-Allah. Okey, pertama, ahli waris dia mestilah anak lelaki, anak perempuan kalau dia ada. Seterusnya, ibu, bapa. Seterusnya, ni anak lelaki, iaitu cucu lelaki dari anak lelaki. Cucu lelaki dari anak lelaki. Ni cucu perempuan dari anak perempuan. Cucu perempuan daripada anak perempuan. Seterusnya, siapa yang mewarisi lagi? Okey, isteri. Kena ada isteri. Saya terlupa, sebabnya pilih isteri dahulu. Ataupun suami. Ni salah seorang tadi ya. Isteri ke suami, isteri ke suami. Tak akan ada isteri dan suami. Ada seorang je. Sama ada kalau arwah ni lelaki, dia akan tinggalkan isteri. Kalau dia perempuan, dia akan tinggalkan suami. Tak akan ada arwah tinggalkan suami dan isteri. Tak ada. Ada seorang je. Okey. Seterusnya, siapa yang akan menerima lagi? Itu saya tulis dulu ya. Saudara seibu sebapa lelaki. Ini adik-beradik lelaki. Ini adalah adik-beradik lelaki. Ini saudara seibu sebapa perempuan. Ini adalah anak kepada saudara seibu sebapa lelaki. Seterusnya, subhanallah. Nampak tak? Saudara sebapa lelaki, saudara sebapa perempuan. Tak nampak tak? Lepas tu, anak kepada saudara sebapa lelaki. Ni saudara sebapa lelaki ni, dia bapa yang sama, tetapi ibu yang lain. Mungkin ibu yang sebelumnya ataupun mungkin ayahnya ada kahwin dua. Itu adalah makna untuk saudara sebapa lelaki. Saudara sebapa lelaki, saudara sebapa perempuan. Adik-beradik satu bapa. Okey. Seterusnya adalah saudara seibu lelaki, saudara seibu perempuan. Saudara seibu lelaki, saudara seibu perempuan. Ini adalah adik-beradik satu ibu. Mungkin ibunya kahwin lain ataupun ibunya telah mempunyai anak sebelum berkahwin dengan bapa. Okey, seterusnya adalah nenek. Nenek sebelah ibu. Ini adalah nenek juga, nenek sebelah bapa. Ini adalah datuk sebelah bapa. Seterusnya adalah bapa saudara. Bapa saudara. Seibu sebapa. Maknanya adik-beradik kepada bapa, adik-beradik kandung. Ada seibu sebapa dengan bapa dan juga bapa saudara. Sebapa dan ke bawah. Ni ada ni, datuk. Datuk ini ada buat okey, datuk saudara seibu sebapa. Datuk saudara sebapa. Dan ke bawah. Kejap kita tengok kejap, boleh tak? Nampak kan? InsyaAllah nampak. Okey. Ini adalah susur galur yang pertama yang akan menerima bahagian faraid. Okey, kita buat sama-sama. Pertama, seperti yang saya pernah beritahu sebelum ni, anak lelaki wajib menerima, anak perempuan wajib menerima, ibu, bapa, isteri ataupun suami. Mereka ini
1, 2, 3, 4, 5 sebab salah seorang saja. 5 orang ini wajib menerima bahagian faraid. Mereka 5 orang ini wajib menerima bahagian faraid walaupun apa sahaja situasi. Contohnya katakanlah ada anak lelaki, ibu dapat, bapa pun dapat. Walaupun ada anak lelaki, ibu dan bapa tetap dapat bahagian faraid. Saya harap kalian boleh faham apa yang saya cuba sampaikan. Bila adanya anak lelaki, ibu dan bapa tetap dapat walaupun ada anak lelaki. Sebab ada sesetengah pemikiran kata, kalau ada anak lelaki, ibu dengan bapa terhalang belakang. Tak. Kang. Saya orang Gano, biasalah tersyashul tu. Biasanya saya pun bila cakap dengan klien, ada je tersyashul. Nak buat macam mana Terengganu kita kan. Saya orang Terengganu, saya orang Pulau Duyung, kahwin dengan orang Selangor. Okey, seterusnya boleh kan campur-campur bahasa Terengganu kau kan. Okey, ini adalah waris yang layak mendapat bahagian faraid. 1, 2, 3, 4 dan 5 antara dua orang ini. Okey, sekiranya okey, kita buat contoh ya, Sekiranya katakanlah dia tak ada anak lelaki. Okey. Katakanlah dia tak ada anak lelaki. Kalau dia tak ada anak lelaki, maka tak adalah cucu ni kan. Kalau tak ada anak lelaki, bapa dia akan mendapat asabah. Bapa dia akan mendapat baki. Kan anak lelaki, contohnya anak perempuan ni kalau dia seorang saja dia akan dapat 1/2. Kalau dia 2 orang 2/3. Ni tak ada anak lelaki. Katakanlah dia ada seorang je. Dia seorang je anak lelaki, anak perempuan, dia dapat 1/2. Kat sini 1/2. 1/2 untuk anak perempuan. 1/2 untuk anak perempuan. Katakanlah yang ni adalah isteri. Bila ada anak, isteri akan dapat 1/8. Dan seterusnya ibu akan dapat 1/6. Sebab apa? Sebab dia ada anak. Okey, kita buat jalan penyelesaian untuk ni Kita buat yang simple. Okey. Waris adalah anak perempuan. 1/2. Isteri 1/8. Sebab ada anak. Boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Ibu akan dapat 1/6. Bapa akan dapat asabah. Kalau ada anak lelaki, bapa akan dapat 1/6. Kalau ada anak lelaki, tadi, kalau anak lelaki ni ada, bapa akan dapat 1/6. Okey, bagaimanakah kita nak selesaikan? Kita boleh darab dengan ni darab dengan 3, ni darab dengan 4, ni darab dengan 12. Macam tu. Okey. Kalau ini adalah 12/24. 3/24. 4/24. Ada lagi tambah 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 tolak dengan 24. 19 tolak dengan 24, 5/24. Okey, tapi saya pun kena kira sekali lagi. 12, 3, jadi 15, 4, 19. 24 tolak dengan 19, jadi 5. 5/24 untuk bapa. Maka kat sini selesailah jalan penyelesaian sekiranya anak lelaki ni tak ada. Kalau anak lelaki ni ada, bapa akan dapat 1/6 saja. Bapa akan dapat 4/24 sahaja. Dan anak perempuan ni akan dapat asabah dengan anak lelaki, iaitu anak perempuan akan dapat 2, anak
lelaki akan dapat anak perempuan akan dapat 1, anak lelaki dapat 2. Sorry, saya terbalik. Anak lelaki 2, anak perempuan 1. Okey. Ini adalah dalam penyelesaiannya. Seterusnya kita tengok. Tadi anak lelaki tak ada. Saya padam ya. Saya padam. Tadi kita tengok anak lelaki ni tak ada. Maka anak lelaki tak ada, bapa yang akan gantikan tempat anak lelaki tu. Tetapi sekiranya bapa pula yang tak ada. Bapa dah meninggal dahulu. Katakanlah ni tak ada anak lelaki. No anak lelaki. Bapa meninggal awal. Okey, katakanlah bapa meninggal awal. Kita akan tengok datuk ni ada ke tak? Apabila ada datuk dan ada saudara seibu sebapa lelaki, saudara seibu sebapa perempuan, saudara sebapa lelaki dan saudara sebapa perempuan, kita akan tengok kes muqasamah. Muqasamah itu kes datuk dengan adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa mempunyai urusan yang tersendiri. Mereka akan berkongsi. Okey, berkongsi nilai asbabah itu. Okey, tetapi katakanlah datuk pun dah tak ada juga. Datuk meninggal juga. Kalau datuk meninggal, okey, first tadi anak lelaki yang akan dapat asbabah, yang akan dapat bahagian anak lelaki yang pertama. Lepas tu bila anak lelaki tak ada, bapa yang akan dapat, bapa yang akan mewarisi. Yang ketiga, datuk dengan dengan saudara seibu sebapa lelaki ataupun saudara sebapa. Tetapi seandainya datuk juga telah meninggal, maka adik-beradik akan mendapat bahagian faraid. Sekiranya tak ada anak lelaki, tak ada bapa, tak ada anak lelaki, adik-beradik ini akan mewarisi. Kalau tak ada bapa, tak ada adik-beradik, saudara seibu sebapa lelaki ni akan mewarisi. Tetapi sekiranya saudara seibu sebapa lelaki, saudara seibu sebapa perempuan yang ada dengan datuk, mereka akan bergabung. Mereka akan ada urusan tersendiri. Okey, kita tengok sini. Pertama, kalau ada anak lelaki yang akan habiskan asbabah dia. Kalau ada bapa, kalau anak lelaki tak ada, kalau ada bapa yang akan habiskan asbabah, itu baki tu. Tapi sekiranya bapa pun tak ada, kalau tak ada datuk juga, kalau contohnya datuk tak ada, bapa tak ada, adik-beradik arwah akan menerima bahagian faraid. Adik-beradik tidak dapat dinafikan haknya sekiranya ada anak perempuan sahaja. Ada anak perempuan tapi tak ada anak lelaki, tak ada bapa, tak ada datuk, maka adik-beradik tetap dapat portionnya. Saya pun nak cakap macam mana? Saya pun ada kes di mana ada klien yang menyatakan, kenapa adik-beradik dapat juga? Adik-beradik tak ada uruskan apa-apa pun. Adik-beradik tak ada sumbang apa-apa pun. Tanya khabar setahun sekali pun tak ada. Nurul Syazwani tak ada. Kenapa dia dapat juga? Kenapa dia perlu dapat bahagian saya yang saya cari selama ni? Saya pun terdiam. Saya terkaku. Sebab bermain dengan emosi manusia ni tak sama bermain dengan laptop, tak sama bermain dengan tulis kira faraid. Saya tak dapat jawab, saya tak dapat membalas terus persoalan wanita itu. Tapi saya dapat kata mungkin ada hikmah yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Mungkin kita diuji sekarang ini, mungkin kita diberi dugaan dan cabaran sekarang ni, kita tak tahu yang akan datang. Mungkin juga sebab puan tak ada anak lelaki, sebab itulah Allah dorongkan puan untuk merancang. Kalau puan mungkin ada anak lelaki, kalau puan ada anak lelaki, mungkin puan tak akan cari saya, mungkin puan tak akan fikir untuk buat
perancangan Harta Pusaka Islam. Mungkin puan tak akan jumpa Asalihin Trustee Berhad. Itu adalah perancangan yang Allah telah tetapkan. Itu adalah apa yang telah tertulis bahawa puan hanya memiliki anak perempuan saja. Kalau puan mempunyai anak lelaki, mungkin lain caranya sekarang ni. Mungkin kita pun tak akan berjumpa, mungkin kita pun tak akan berdiskusi, mungkin kita pun tak akan buat hibah, mungkin kita tak akan buat wasiat. Itu adalah apa yang telah tersurat dalam perancangan Allah. Kita merancang, kita kalau boleh kita nak anak lelaki, kalau boleh kita memang memerlukan zuriat lelaki supaya benda tu stop dekat anak lelaki saja dan tidak dibahagikan kepada adik-beradik, yang tidak tanya khabar langsung, yang tidak memberi sumbangan langsung. Tapi apabila kita meninggal, kita tahu dia akan menuntut hak dia sebab tak adanya anak lelaki. Tapi macam tu lah, sebab nak main emosi nak bercakap emosi dengan orang yang tengah emosi, memang saya terpaksa diam. Saya tak boleh nak jawab. Bukan tak boleh nak jawab apa. Kalau kita jawab, kita berhujah, memang benda tu memang akan melukakan hati klien. Jadi saya kebanyakan apabila klien meluahkan saya, kebanyakan saya mendengar. 80% klien luahkan, klien bercakap, dan saya lebih banyak suka mendengar daripada saya memberi hujah saya, daripada saya bercerita, daripada saya buat kira-kira faraid depan klien. Saya lebih suka mendengar kalau face to face dengan klien. Macam itulah. Itulah apa kerja, itulah apa yang saya suka buat. Kita tak boleh nak bila klien tu tengah emosi, kita tak boleh nak lawan tau. Kita tak boleh nak, weh, tak adalah puan ni tak baik lah, menafikan hak Allah. Lagilah klien tu marah kat saya, lagilah klien kau balik lah. Macam tu lah. Saya tak boleh, bagi saya lah, saya tak boleh nak melawan cakap macam tu. Puan ni kenapa puan nak menafikan apa yang Allah ciptakan? Takkanlah saya nak cakap macam tu kan. Tak boleh. Bermain emosi memang tak boleh. Okey, dia bermain emosi pula. Sebab klien tu dia tak ada ayah, dia tak ada datuk, dia tak ada anak lelaki, dia ada 3 orang anak perempuan saja. Dia ada anak perempuan dia. Memang adik-beradik dia akan mewarisi walau bagaimanapun. Saudara seibu sebapa lelaki dia dan saudara seibu sebapa perempuan akan mewarisi juga, walau apa cara sekalipun. Okey, katakanlah, okey, kita teruskan ya. Tadi saya buat selingan sikit. Katakanlah saudara seibu sebapa lelaki dan saudara seibu sebapa perempuan tak ada juga, meninggal juga. Katakanlah dia meninggal juga, adik-beradik tak ada, meninggal. Jadi yang akan gantikannya adalah adik-beradik sebapa kat sini. Okey? Kalau katakanlah yang ni pun tak ada, yang ni dah meninggal juga. Meninggal juga. Akan dapat kepada anak kepada adik-beradik. Maknanya anak saudara pun kemungkinan boleh dapat juga. Kemungkinan. Okey. Seterusnya kalau anak ni pun tak ada juga, katakanlah yang ni pun tak ada, ni tak ada juga, akan dapat kepada anak kepada saudara sebapa lelaki. Saudara sebapa perempuan anak dia tak dapat tau. Dia jadi zawi al-arham. Okey? Ini akan dapat kepada anak saudara sebapa lelaki. Tetapi katakanlah yang ni pun tak ada juga. Kita naik kat atas ni. Okey. Kita naik kat sini. Kita naik ayah saudara belah ayah akan dapat juga. Katakanlah tak ada juga
juga anak saudara ni akan naik ke atas ni, ayah saudara akan dapat. Ayah saudara, bapa saudara yang seibu sebapa dengan ayah kita. Maksudnya kita ayah kita dah tak ada. Contohnya anak lelaki tak ada, bapa tak ada, datuk tak ada, adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan tak ada, adik-beradik sebapa lelaki, sebapa perempuan tak ada. Anak dia, anak saudara kita lah, anak saudara seibu sebapa lelaki tak ada, anak saudara sebapa perempuan anak saudara sebapa lelaki tak ada juga. Maka akan pergi kepada bapa saudara. Bapa saudara tu adik-beradik ayah kita. Ayah kita belah ayah kita, adik-beradik ayah. Okey. Dapat pada adik-beradik ayah. Tetapi katakanlah adik-beradik ayah tak ada juga. Katakanlah adik-beradik ayah tak ada. Ni akan dapat kepada anak bapa saudara. Anak bapa saudara tu siapa? Sepupu kita lah. Sepupu ayah saudara, anak dia, anak kepada bapa saudara. Sepupu kita, sepupu pun akan dapat juga. Tapi jauh lagi perjalanan. Okey, katakanlah bapa saudara tak ada, dapat kepada sepupu. Sepupu belah ayah, Tetapi maafkan saya, sebelum dapat kepada sepupu, dapat dulu kepada ni bapa saudara. Maafkan saya, ni bukan yang ke-9 yang ni. Dapat dulu kepada bapa saudara sebapa. Contohnya ada saudara bapa kita ni, ada saudara sebapa. Maksudnya dia ada adik-beradik sebapa. Okey, maka bapa saudara ni akan dapat dahulu. Bila bapa saudara tak ada juga, yang ni tak ada, akan dapat kepada sepupu kita. Sepupu iaitu saudara yang seibu sebapa, kepada bapa kita, anak dia. Sepupu lah. Seterusnya, kalau tak ada juga ni, kalau tak ada bapa saudara, anak kepada bapa saudara akan dapat kepada anak bapa saudara sebapa sahaja, yang ni ke-11. Kalau tak ada juga yang ni, akan dapat kepada sepupu satu ayah kita je. Tetapi katakanlah ni tak ada, dia akan naik kepada datuk, kemudian datuk saudara. Ini datuk saudara seibu sebapa. Maksudnya datuk kita dia ada adik-beradik. Adik-beradik datuk lah, adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik kandung. Kalau katakanlah adik-beradik kandung tak ada, akan dapat kepada adik-beradik datuk sebapa sahaja. Okey, itu adalah penerangan. Kalau tak ada juga semua ni dah tak ada. Tak tahu asubah nak bagi kepada siapa. Akhirnya akan jatuh kepada Baitul Mal. Itu adalah waris yang terakhir di dalam mazhab Syafi'i. Itu bila kita dah cari semua, kita dah korek semua, kita punya waris, mana waris daripada bapa tak ada juga, daripada anak lelaki tak ada, bapa tak ada, datuk tak ada, adik-beradik, saudara seibu sebapa lelaki, saudara seibu sebapa perempuan, saudara sebapa lelaki, saudara sebapa perempuan, anak saudara ni, anak saudara iaitu anak kepada saudara seibu sebapa lelaki, anak kepada saudara sebapa lelaki pun tak ada. Lepas tu cari pula bapa saudara ni, bapa saudara seibu sebapa dengan bapa ni. Lepas tu cari pula bapa saudara sebapa ni. Lepas tu cari pula anak dia, lepas tu cari anak dia ni, lepas tu cari datuk, lepas tu cari datuk saudara sebapa. Tak ada. Akhirnya terpaksa kita bagi kepada Baitul Mal. Terpaksa. Sebab dah cari waris-waris yang layak mendapat. Kalau tak ada juga, memang kita akan bahagikan kepada Baitul Mal. Okey? Kita nak buat jalan kira lagi ke tak? Sekejap saya fikir, kita nak buat jalan kira ke tak lagi. Saya padam dulu. Dah tengok masa ni. Dah berapa ya? Lama masa yang telah diambil. Sebab saya ada nak buat urusan.
perlukah saya buat lagi jalan kira? Perlukah saya buat lagi kira-kira faraid? Bolehkah? Sikit lagi, berapa masa ya? Oh, dah 35 minit. Boleh saya ambil masa sikit lagi kan? Boleh? Okey. Ini kalau kita ambil siapa ya? Katakanlah perempuan. Hari ni kita buat contoh perempuan je. Kita tak doakan siapa-siapa meninggal. Kita buat contoh ni supaya kita tahu, oh itu bahagiannya. Jadi kita boleh buat perancangan yang kita hendaki. Tetapi semuanya bergantung kepada bahagian faraid yang telah ditetapkan. Kita boleh rancang, tetapi apa yang Allah tetapkan itulah yang terbaik, itulah yang telah Allah rancang dari awal lagi. Okey? Saya buat contoh untuk arwah perempuan. Cuba contoh macam ni boleh tak? Si mati. Saya buat kat tepi sikit. Si mati. Ada suami. Lepas tu ada anak lelaki. Lepas tu ada anak perempuan. Tetapi anak lelaki ni telah meninggal awal. Tetapi anak lelaki ni ada isteri. Okey, ada isteri. Anak perempuan, lepas tu ada cucu lelaki. Siapa lagi yang nak kita? Katakanlah ada ibu. Ini adalah contoh ya. Bawah, ni ke bawah, ni ke atas. Okey, bagaimanakah pengiraan faraid ini? Siapakah yang menerima bahagian faraid ini? Okey, pertama suami. Suami akan dapat iaitu 1/4. Suami akan dapat 1/4. Seterusnya, anak lelaki ni telah meninggal. Tak adalah. Anak lelaki ni telah meninggal awal. Anak perempuan akan dapat 1/2. Anak perempuan akan dapat 1/2. Maka seterusnya adalah ibu. Ibu dapat 1/6. Ibu dapat 1/6. Dan untuk cucu lelaki disebabkan dia ni, ini adalah ayah kepada anak lelaki, cucu lelaki ini, maka cucu lelaki ini akan menggantikan tempat ayah dia. Cucu lelaki ini akan gantikan tempat anak lelaki ini. Cucu lelaki akan ganti tempat anak lelaki ini. Maka cucu lelaki ini akan dapat asabah. Okey? Bagaimanakah jalan pengiraannya? Jom kita buat sama-sama. Waris. Bismillahirrahmanirrahim. Suami, anak perempuan, ibu, cucu lelaki dari anak lelaki. Okey, suami akan dapat 1/4, anak perempuan 1/2, ibu 1/6. Ni adalah asabah. Okey, ada yang tanya, suami dapat 1/4, tahu daripada mana? Kita tengok dalam surah An-Nisa. An-Nisa, saya buatkan ni An-Nisa. An-Nisa ayat yang ke-12. Ini ayat yang ke-12. Anak perempuan akan dapat 1/2 daripada surah mana? Surah An-Nisa juga, ayat yang ke-11. Ibu dapat 1/6. 1/6 ni daripada mana? Daripada surah An-Nisa, ayat yang ke-11. Ini cucu lelaki daripada anak lelaki ini adalah bahagian asabah yang telah ditetapkan, yang telah ada ijma' para ulama' dan telah memang dia adalah waris fardu yang akan menghabiskan semua
harta pusaka yang ditinggalkan cucu lelaki ni akan habiskan kalau tak ada anak lelaki. Kalau tak ada anak lelaki, cucu lelaki ni akan gantikan tempat anak lelaki itu. Okey, kita buat dalam pengiraan. Ini darab dengan 3 boleh. Darab dengan 6. Darab dengan 2. Okey, ini jadi 12. Ni 3/12. 6/12. 2/12. 9, 10, 11. Jadi 1/12. Ini adalah jalan pengiraan untuk faraid ini, insya-Allah. Insya-Allah. Suami akan dapat 1/4. Bila kita nak samakan, kita kena samakan 12 ni. Kita boleh je nak samakan jadi 24 ke 48 ke, terpulang lah. Tapi saya lebih suka yang kecil-kecil. Okey, 1/4 untuk samakan jadi 12. Jadi saya darabkan dengan 3, jadi 3/12. Kalau 1/2 jadi 6/12. Kalau 1/6 nak samakan, saya darabkan dengan 2, jadi 2/12. Kalau untuk akhwabah ni saya tambahkan semua. 6 campur 3, 9. 9, 10, 11. Bila baki lagi 1 tolak dengan 11, jadi 1/12 untuk cucu lelaki daripada anak lelaki. Cucu lelaki daripada anak lelaki. Okey, saya rasa kalau ada persoalan ataupun ada sesuatu yang mengelirukan ataupun ada sesuatu yang tak faham, kalian boleh hubungi saya kat nombor ni ya. Nombor telefon saya, boleh WhatsApp ke, boleh call ke. InsyaAllah kalau ada apa-apa boleh kontak saya. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan ingin membuat penulisan wasiat ataupun hibah ataupun nak buat deklarasi harta sepencarian tu, dia sebelum berlakunya trigger event tu, dia ada 3 trigger event. Pertama, kalau berlakunya kematian, kalau nak tuntut harta sepencarian, perlu pergi mahkamah tinggi. Jadi dekat As-Salihin Trustee Berhad, boleh tak saya dekatkan sikit? Okey, dekat As-Salihin kat sini kan, deklarasi harta sepencarian yang ketiga ni. Kalau untuk di As-Salihin, deklarasi harta sepencarian ni ada 3 trigger event. 3 trigger event yang kita boleh buat dahulu documentation sebelum berlakunya perkara itu, iaitu kematian. Kalau kematian, kalau ada ahli waris yang tidak setuju untuk pasangan itu menuntut harta sepencarian, kena pergi mahkamah tinggi. 1, kematian. Kedua, kalau ada poligami. Sebelum berlakunya poligami tu, contohnya ada rumah yang diusahakan bersama. Rumah itu kalau berlakunya poligami, memang terus tukar nama kepada pasangan itu. Contohnya pasangan itu adalah wanita lah, sebab poligami ni hanya untuk suami saja kan. Okey, seterusnya kalau berlakunya penceraian. Contohnya rumah itu adalah rumah yang dibayar oleh isteri. Contoh, apabila berlakunya penceraian, isteri kata itu rumah yang saya bayar, itu adalah rumah yang telah saya usahakan selama ini. Saya yang bersusah payah untuk bayar rumah itu hinggalah sekarang ini. Jadi untuk mengelakkan kita punya klien terpaksa turun naik mahkamah, terpaksa pergi mahkamah syariah untuk menuntut, untuk membayar kos pergi naik turun mahkamah tu bukan sikit. Jadi kita buat deklarasi harta sepencarian. Itu adalah apa tujuan untuk deklarasi harta sepencarian di As-Salihin Trustee Berhad. Okey, saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Ini adalah gambar saya, Nurul Syazwani binti Rosmawi. Saya mohon maaf sekiranya ada yang terlanjur kata ataupun terlebih kata ataupun terguris kata kepada sesiapa saja. Saya tidak berniat kepada sesiapa, saya tidak berniat untuk menunjukkan kepada sesiapa. Saya tidak bertujuan untuk melukakan hati siapa-siapa. Boleh saya bagi kata-kata sikit? Andai hari ini kita terluka, andai hari ini kita diuji, andai hari ini kita mendapat dugaan yang hebat, ingatlah,
itu semua daripada Allah. Dan insya-Allah selepas berlakunya ujian yang hebat ini, kita akan menemui suatu kemanisan yang tidak kita sangka-sangkakan. Kita akan menemui satu kebahagiaan yang tidak pernah kita fikirkan. Sabarlah dalam menghadapi ujian dan cabaran. Okey, macam pakai motivasi pula. Okey, saya Nurul Syazwani binti Rosmawi memohon segala kemaafan dan segala kesilapan saya mohon ampun dan maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.